hidupnya di dunia dahulu membawa banyak amalan yang mereka pandang sebagai amalan yang baik. Namun setelah dihisabkan semula amalan tersebut, nyatalah semua amalan itu menjadi hancur lebur bagaikan debu berterbangan setelah ditiup angin yang kencang, kerana tiada sedikit pun amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan seseorang itu tertolak bukanlah sebab kerana mereka tidak beramal, akan tetapi amalan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia dahulu telah dicemari oleh sifat-sifat mazmumah seperti takbur, riya, ujub dan sebagainya. Terdapat beberapa hadis yang menerangkan tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan amalan seseorang itu ditolak dan tidak diterima. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, pada hari akhirat nanti akan ada orang pertama yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan, seseorang yang mati syahid, lalu dia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan nikmat yang diberikan kepadanya dan dia mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang telah kamu amalkan dengannya? Dia berkata, aku telah berperang kerana hendak menegakkan agamamu sehingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu bohong. Sebenarnya kamu berperang supaya orang lain memuji kamu, seorang yang berani. Maka sememangnya mereka mengatakan begitu. Kemudian Allah memerintahkan supaya dicampakkan dan dilimparkannya ke dalam neraka. Seterusnya dibawa pula seseorang yang mempelajari ilmu, mengajar dan pandai membaca Al-Quran. Dia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu diingatkan akan nikmat yang diberikan kepadanya dan sememangnya dia mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang telah kamu amalkan dengannya? Dia berkata, aku mempelajari ilmu dan aku mengajar dan aku membaca Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu berbohong. Sebenarnya kamu belajar, mengajar dan membaca Al-Quran supaya orang lain mengatakan kamu seorang yang alim dan pandai membaca Al-Quran. Maka sememangnya mereka mengatakan begitu. Kemudian Allah memerintahkan supaya dicampakkannya dan dilimparkannya ke dalam neraka. Seterusnya dibawa seseorang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dalam keadaan senang lenang dan diberikan kepadanya berbagai-bagai jenis harta benda. Maka dia dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diingatkan kepadanya segala nikmat yang pernah diberikan kepadanya. Maka dia mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang telah engkau lakukan dengan harta itu? Dia menjawab, apa sahaja jalan yang engkau kasihi, aku belajarkan harta itu untuknya kerana. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu berbohong. Sebenarnya kamu lakukan itu supaya orang lain memuji kamu, seorang yang pemurah dan sememangnya dikatakan begitu. Kemudian Allah memerintahkan supaya dicampak dan dilemparkannya ke dalam neraka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini telah menjelaskan kepada kita bahawa amal ibadat yang kita lakukan hendaklah didasari dengan keikhlasan hati hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana meraih pandangan manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang melakukan amalan saleh namun dicemarkan dengan perbuatan yang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penyebab amalannya tidak diterima, bahkan akan menyebabkan seseorang itu dicampakkan ke dalam neraka.